Kalau nak kira-kira orang dulunya, taklah kuat, taklah banyak ilmu, tapi iman dia kuat. Nak banding dengan, cuba tengok generasi hari ni. Banyakkan la ilaha illallah supaya hubungan hati kita tu makin kuat dengan Allah. Sebab kita dah lemah. Bila mana kita dah lemah, kita terputus hubungan dengan yang maha kuat. Maka di mana lagi kita nak bergantung? Kalau orang tanya kenapa hati saya rasa jauh, kena banyakkan sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia akan penuhi balik jiwa kita, rasa terikatan kita dengan Allah. Sebab itulah. Tapi akhir-akhir ni kita susah nak jumpa. Saya pergi mengajar masjid-masjid ni, ada beberapa tempat saja. Imam dia, maksud saya imam dia lepas salam, dia baca wirid, baca zikir, dan dia tidak tinggal zikir la ilaha illallah. Dan seingat saya lah, kalau imam-imam lama dulu, mungkin puan-puan masih ingat, sama ada di kampung, di masjid, imam-imam lama dulu, dia mesti baca lepas subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar tu kan, 33 kali. Lepas tu dia akan baca la ilaha illallah, la ilaha illallah 100 kali setiap waktu. Maknanya 5 waktu 500 kali sehari semalam. Sebab tu orang dulu, walaupun dia tak mengaji banyak lah, rasa-rasanya, ya ke orang dulu tak mengaji banyak? Ke dia mengaji banyak pada kita? Tapi orang awam dulu tak ada kuliah-kuliah macam ni dulu kan. Zaman puan-puan ada dulu, awal-awal dulu tahun 80-an dah ada. Banyak tak? Tak banyak macam sekarang. Sekarang ni dengan online-nya, dengan secara fizikalnya, satu masjid ni berapa kuliah? 30 ada lebih, kan? Lebih 30. Dan setiap malam tu ada kuliah. Kemudian kuliah duha lagi, kemudian kuliah subuh lagi. Seluruh masjid. Kalau nak kira-kira orang dulunya, taklah kuat, taklah banyak ilmu, tapi iman dia kuat. Ni puan-puan ni orang zaman dulu ni kan, minta maaf, zaman dulu pula dah, generasi lama. Zaman dulu. Nak banding dengan, cuba tengok generasi hari ni, kurang sebut la ilaha illallah. Cuba tengok imam-imam muda yang ada. Imam yang umurnya muda, bukan imam muda dalam TV itu, tak. Imam yang umur-umur muda ni, baya-baya saya ni, saya pun taklah tua sangat lagi, tapi nak kata muda tak juga. Tapi lah bawah-bawah adik-adik kita tengok ni, tak. Lepas kadang-kadang Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Astagfirullah, Al-Fatihah, doa. Tak ada baca zikir, tak ada baca wirid. Ini yang menyebabkan keterikatan hubungan hati kita tak kuat dengan Allah. Mudah sedih. Iyalah, sedih tu tak salah, tapi terlalu sangat sedih, mudah kecewa, mudah putus asa, kan? Tak kuat. Ya, untuk berdepan dengan samalah kita, samalah saya. Macam puan-puan ni kuat. Betul? Saya ni tak kuat. Tak kuat. Kenapa? Kurang sebut la ilaha illallah. Sebab tu rahsia dia di situ. Ya, kalau hati kita dah mula, yalah, dengan ujian ni kan, ni kita ni bila lah nak habis ujian kita ni? Allah, semalam ada seorang orang muda lah, dia datang jumpa saya. Dia nak jumpa, dia dengan isteri dia, bawa anak-anak. Dia kata datang ni nak jumpa ustaz. Kenapa? Nak ambil semangat dengan ustaz, dia cakap. Baru ni ujian. Dia meniaga lah. Ujian, kena banjir, habis semua barang-barang. Orang muda baru nak mula hidup kan. Banjir baru ni, habis benda dalam rumah, habis. Okey lah. Lepas pada tu pula ujiannya, booster. Yang ni, lepas kena booster, ada satu tulang belakang ni, dia jadi nak hancur. Umur baru awal 30-an. Tapi saya cerita ni untuk ambil iktibar. Ambil iktibar dari sudut mana? Dia datang jumpa kita, nak ambil semangat. Kita pun tak ada semangat. Sebab kita pun diuji lepas satu, lepas banjir, lepas itu. Tapi wallah alam lah, saya pun minta maaf sebenarnya saya cerita benda-benda gini. Kita pun rasa, baru ni ada kawan cerita satu, anak dia kan, anak saudara dia, kata ingat dah, lepas booster lumpuh seminggu, umur 28. Ni yang muda-muda ni. Jadi kita pun, sudah,
Tapi saya bukan menghasut ni ya, jangan salah faham ni. Tidak, tapi kita sendiri pun lemah juga semangat. Ujian. Cuma dia nak cakap ujian dia lepas kena banjir, habis hilang semua sekali barang-barang. Kemudian pula lepas tu pula ambil booster, kemudian hancur satu tulang kat belakang ni. Dia tunjuk buat operate-nya. Kemudian nak lumpuh sebelah badan. Allahumma salli ala sayyidina. Ni datang jumpa ustaz nak ambil semangat. Saya kata, yalah ujian ni kita tak akan, semua orang kena lah. Baru ni banjir, baru ni habis kena kan. Sebahagian besarnya kena, habis hilang segala-galanya. Lepas tu nak mula balik kau berniaga, kedai tenggelam. Rumah dah habis dah barang-barang, kedai pula tenggelam. Lepas tu dia kata, sebab saya baru ni pun ladang ayam habis tenggelam lah. Mati habis semua, tengok depan mata. Kemudian baru ni saya mula balik. Mula balik lah. Dia pun datang, kenapa ustaz macam mana? Saya kata tak tahulah nak buat macam mana. Kita kena tenang lah dulu, tenang dulu. Jangan masa kita duduk serabut tu kan, dengan tekanan yang ada tu, tenang dulu. Kemudian kita rancang balik setakat mana kemampuan yang ada. Kemudian hubungan kita dengan Allah, biar kuat. Salah satu nak cerita yang ni lah. Macam mana nak amal? Banyakkan la ilaha illallah supaya hubungan hati kita tu makin kuat dengan Allah. Sebab kita dah lemah. Bila mana kita dah lemah, kita terputus hubungan dengan yang maha kuat. Maka di mana lagi kita nak bergantung? Contoh dia datang kat kita bolehlah bagi pandangan-pandangan, tapi kita pun lemah juga rupa-rupanya. Kok kita lebih lemah pada dia? Dengan ujian kan? Ujian itu, ujian ini. Salah satunya ujian COVID ni, kita pun tak tahulah macam mana nak buat. Bertahan gitu je lah. Ramai lagi yang kena ni. Yang kena, budak-budak kecil pun kena, wallahu alam. Tapi kalau hubungan hati kita tak kuat, memang kita down lah. Dalam keadaan dunia yang ada hari ni. Itu tak masuk lagi ujian yang lain lagi. Banyak lagi. Ya. Walaupun kita tahu bahawa kenapa Allah uji kita. Allah uji kita sebab Allah sayang. Kan ada banyak hadis-hadis boleh kita baca. Iza ahabballah wa abdan, apabila Allah Ta'ala cinta pada seseorang hamba itu, ibtalahu, Allah uji dia dengan musibah. Ibtala ni, bala ni ialah ujian dalam bentuk musibah. Kalau fitnah, ya, zaman akhir ni akhir zaman fitnah katanya. Ada dua. Fitnah ni kita boleh terjemah dengan ujian. Ujian ni ada dua. Kaya pun ujian, miskin pun ujian. Sihat pun ujian, sakit pun ujian. Tapi kalau diguna perkataan ibtila ataupun bala, ni ujian kepada musibah yang membebankan kita. Apa makna musibah? Musibah ni daripada perkataan asaba. Asaba ni ditimpa beban ke atas kita. Satu okey lagi, kalau dua, ni dah lah yang ni hilang, lepas tu yang ni pula habis, kemudian badan, dah lah kita kata rumah tu dah habis dah barang-barang. Meniaga pun dah drop habis dah. Ya, sebab COVID kan, orang tak ramai. Kemudian badan pula nak usaha, sakit pula. La haula wala quwwata illa billah. Cuma yang saya lalui lah, lagi banyak pengalaman kan, hidup ni kan. Yang kita lalui itu, kita tenang dululah, tenang. Kemudian banyakkan berinteraksi dengan Allah. Dan bina balik ikatan, hubungan kuat kita dengan Allah. Dan kalimah yang membina kekuatan, ikatan yang kuat dengan Allah ialah kalimah la ilaha illallah. Nak baca berapa ustaz? Bacalah berapa banyak kita perlu dalam hidup kita. Kadang-kadang kita kata paling-paling kurang pagi 100, petang 100. Tapi 100 ni cukup ke? Bacalah pagi 1000, petang 1000. Okey. Ke rasa banyak? Kan hidup kita ni jauh lagi nak berjalan. Kalau duit 1000 boleh kekal berapa lama? Duit RM1,000 boleh kekal berapa bulan hidup? 6 tahun. Kalau kita faham duit 1000 ni seminggu je sekarang ni. Kalau pergi pergi Tesco, pergi mana-mana, sekelip mata je 1000 ni. 2 troli kan? Ke 1 troli je sekarang ni. Dulu 100 dah penuh troli, sekarang 1000 belum tentu. Habis la ilaha illallah baca 1000 nak hidup 6 tahun. Bacalah 1000, satu hari 1000. Besok pula 1000 pagi, 1000 petang baca. Sekejap je 1000 ni 15 minit je. 15 minit tu pun sambil-sambil duduk memasak. Bukan sambil-sambil duduk relax. Itu tak payahlah, memasak lah, basuh. Tapi pegang kaunter ke, pegang tasbih ke, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Berapa? 2 minit 100 lah, tak sampai 2 minit 100 ni.
Ya. Bacalah ya. Sebab orang selalu tanya, nak baca berapa ustaz? Bacalah sekadar mana keperluan hidup kita dunia dan akhirat. Baca 100 kali, sikit sangat. Baca 1000, okeylah. Kalau boleh baca 5000. Allah. Tapi yang saya dah ajar tuan-tuan dan puan-puan, 1200 satu hari satu malam. 1200. Yang khusus. Kalau nak baca 100 pagi, okey. 100 petang, okey. Sebelum tidur tu baca 1200. Ataupun mana-mana masa lah. Dia memberi ikatan yang cukup kuat kepada Allah.